kita dengan kuliah baik yang juga dengan Bapak Ustaz. Jadi tahun ini Bapak Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad rasulul karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ya ayyuhal ikhwatul mu'minun wal mu'minat ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah. Yang dikasihi dihormati Tuan Imam sahabat kuasa takbir soal tuan guru, ustaz, cikgu-cikgu, pemimpin-pemimpin masyarakat tempat dan seterusnya sidang jemaah muslimin muslimat mukminin mukminat. Mudah-mudahan kita semua di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Kita panjatkan rasa syukur yang setinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas segala kurniaan nikmatnya kepada kita. Terutama kita alhamdulillah masih dikekalkan dalam keimanan. Yang kita tetap dengan apa yang kita pegang selama ini, yakni keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka atas keyakinan itu, sedang sekalian, marilah kita mengambil kesempatan yang ada ini. Maksud saya, kita masih lagi dipanjangkan oleh Allah umur atau kehidupan kita ini dengan usaha untuk memastikan kita berada dalam kelompok yang sempurna. Kelompok yang kita yakini menjanjikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, sebagaimana yang kita tahu dan seringkali kita dengar bahawa ya, manusia ini akan ke bumi Allah Taala terbahagi kepada tiga golongan. Tiga golongan. Yang pertama, golongan yang engkar. Golongan yang tidak beramal dengan apa yang Allah perintahkan ke atas mereka. Dalam waktu yang sama, mereka melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan kehendak dan perintah Allah. Ya, apa yang Allah suruh dia orang tak buat, kemudian mereka melakukan perkara yang dilarang. Ya, dia menyembah berhala dan sebagainya. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua, yakni golongan yang dilihat beramal mereka dengan sebahagian daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam waktu yang sama mereka juga meninggalkan sebahagian daripadanya walaupun tidak dilihat. Bagi mereka beramal dengan perkara yang bertentangan. Mereka tidak menyembah berhala, ya, mereka tidak menyebut bahawa ada lagi Tuhan lain daripada Allah, ya. Tetapi dari sudut amalan mereka memilih-milih. Maknanya mereka tidak patuh sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan hanya yang mereka rasakan sesuai dengan selera dan hawa nafsu mereka. Kemudian mereka tidak merasa bersalah untuk meninggalkan perkara yang juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain
amalan-amalan mereka tidak berfaksikan secara mutlak, secara khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka lakukan kadang-kadang atas kepentingan dunia mereka. Itu golongan kedua. Beramal seperti kita, bersolat seperti kita, pakai macam kita, lama atau support kita kadang, tapi mereka beramal separuh, mereka amal separuh, dan amalan mereka tidak khusus untuk Allah. Itu kedua. Yang ketiga, yakni golongan yang sentiasa berhati-hati atas setiap amalan mereka. Jangan ada amalan-amalan mereka itu terkeluar daripada prinsip mereka ini hamba kepada Allah. Maknanya setiap amalan mereka ada tujuannya kerana nak cari redha Allah. Setiap amalan mereka ialah sebagai bukti oleh mereka bahawa mereka memang bertuhankan Allah. Itu saja. Mereka bersolat untuk Allah, mereka melakukan apa juga pokok-pokok amal solat ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pilih, kita nak duduk dalam kelompok mana. Kelompok yang pertama atau yang terus terang-terang menentang Allah Subhanahu ataupun kelompok kedua yang hanya beramal mengikut hawa nafsu. Dia berkata nak buat, masa tak mau, tak mau. Dia rasa tinggal pun dia tinggal. Ataupun golongan yang sentiasa berhati-hati, yang saya kata tadi, memastikan setiap amalan mereka, selain daripada menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala, tujuan dan matlamat amalan mereka juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama berusaha, mudah-mudahan kita duduk dalam kelompok yang pertama tadi. Kelompok yang ketiga. Kelompok pertama, kedua, walaupun dari sudut mata kasarnya kita lihat ada perbezaan, tetapi kedudukan mereka di akhirat sama, yakni tidak ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Nah, sebab itu amal yang manusia di akhirat esok, ketika mereka dipanggil untuk dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, bersama gembira. Sebab mereka teringat yang di dunia dulu mereka menunaikan solat. Mereka teringat di dunia dulu mereka menunaikan ibadat puasa. Malam mereka ni 47 kali dah pergi Mekah. Kebetulan orang kaya di dunia dulu. Jadi seronoklah waktu Allah nak panggil. Tiba-tiba sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maklumkan segala yang ditolak. Kenapa? Karena walaupun mereka patuh, tapi ada yang mereka tak patuh. Sedangkan amalan yang mereka patuh itu pun datang daripada perintah Allah. Amalan yang mereka tinggal itu pun datang daripada Allah yang sama. Kenapa ada satu ikut, satu tak ikut? Dan satu lagi, amalan mereka tidak secara mutlak, tidak dikhususkan untuk nak membuktikan pengabdian mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan manusia, Allah jadikan jin ini tak lain tak bukan untuk kita memperhambakan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kata sekalian, kita belajar dalam konteks suasana yang begini, di surau di masjid ini, untuk kita jadikan kayak penanda aras, sebagai roller pengukur terhadap amalan-amalan kita. Apa yang kita dengar melalui apa yang difirmankan oleh Allah, melalui apa yang kita dengar melalui sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan ianya sebagai pengukur atas amalan-amalan kita. Apakah yang amalan yang kita lakukan selama ini betul, sesuai, tepat dengan kehendak Allah ataupun tidak? Itulah maknanya umum macam kita ni, kalau boleh patut kita bagi lebih sikit. Patut kena bagi lebih sikit. Sebab kita ni kalau dalam construction dia sampai ke bab finishing. Kalau kita buat building, kita buat rumah tu, buat bangunan, kita sampai peringkat finishing. Maknanya mana ada cat-cat yang lalu kita kacak-kacak, mana tengok-tengok betul-betul macam tu nak kita ni. Umur macam kita ni, peringkat finishing, nak nilai-nilai ni. Amalan kita selama ni rasa-rasanya cukup ke tidak untuk membahagiakan kita di akhirat. Waktu takkan umur kita ni seronok dengan ceritanya sekali lah. Sama naik dengan cucu, sama naik dengan cucu. Cucu tengok Doraemon, dia pun tengok Doraemon juga. Macam sama naik dengan cucu. Bagi cucu sudah. Zaman kita tengok Doraemon tu habis. Zaman kita ni zaman proses finishing.
kini, bahasa orang lain mengemas kini, ya, diri kita sebelum kita, ya, balik ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima, ya, markah-markah amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Itu kita sebut dalam pertemuan kita yang lepas. Orang ini pandai. Kalau tak mereka istilah kata-kata itu maknanya pandai. Dunia ini umpama pentas, ya, pentas, ya. Kita ni pelakon. Skripnya itulah Al-Quran, Islam itu skrip, ya, yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dunia ini kita melakonkan perkara-perkara yang bersesuaian dengan apa yang ada dalam skrip, ya. Di akhirat esok, itulah anugerah bintang popular, pelakon lelaki terbaik, pelakon wanita terbaik,